Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar subjek pendidikan Islam tahun 5. Bidang akidah. Tajuknya ialah bahaya sihir. Anak-anak boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 5, muka surat 94 hingga 98. Jom kita belajar sama-sama. Apakah yang dimaksudkan dengan sihir? Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Perbuatan sihir mengandungi unsur syirik kerana ahli sihir menggunakan syaitan sebagai perantaraan. Kebiasaannya, bahan-bahan yang digunakan oleh tukang sihir, patung, telalayan, tangkad dan azimat, darah, gambar, pakaian dan rambut. Sebagai contoh, pada patung, tukang sihir akan menggunakan bahan-bahan yang didapati daripada tubuh badan mangsa seperti rambut, kuku dan sebagainya yang kemudian diikat pada patung. Seterusnya, patung itu dicucuk dengan jarum. Pada masa yang sama, jampi mantra dibaca oleh tukang sihir tersebut dan dipercayai mangsa akan berasa sakit dan boleh membawa maut. Apakah hukum sihir? Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku was-sihru muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir. Seterusnya, apakah hukum melakukan sihir? Hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Di antara tanda-tanda seseorang terkena gangguan sihir, pertama, sakit kepala, dada atau mana-mana bahagian badan, terutamanya selepas waktu asar dan ke atas. Kedua, badan terasa berat dan malas. Ketiga, sukar mendapat jodoh. Kelima, sakit ketika menjerahi orang meninggal dunia.
Kelima, suka tidur di waktu malam. Keenam, sakit pinggang tanpa sebab. Ketujuh, mimpi melihat binatang seperti ular dan sebagainya. Kelapan, bermimpi bayi atau menyusukan bayi. Kesembilan, bermimpi jatuh daripada tempat tinggi. Kesepuluh, bermimpi berada di tempat yang kotor. Kesebelas, terasa seperti benda bergerak di bawah kulit. Dan ke-12, kerak sendawa bila mendengar bacaan Al-Quran. Baiklah, marilah kita lihat kesan perbuatan sihir dan apakah tindakan kita untuk menjauhinya. Kesan melakukan sihir, ia boleh merosakkan akidah, dimurkai Allah Ta'ala, mendorong sifat iri hati. Seterusnya, kesan sihir juga membawa kepada malas berusaha, membazir wang dan masa, hati resah gelisah dan menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat kita. Seterusnya, apa pula tindakan kita untuk menjauhi daripada perbuatan sihir? Tindakan kita yang pertama, kita hendaklah mendalami ilmu agama. Kedua, mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Ketiga, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Keempat, memperbanyakkan berdoa kepada Allah, memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Di antara doa pendinding sihir yang boleh kita amalkan, yang pertama, membaca ayat pelindung daripada segala kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita bacalah ayat ini. Cara beramalnya, bacalah 3 kali waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Sebab apa Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang membaca doa ini 3 kali waktu pagi dan petang, nescaya dia tidak akan terkena sebarang kemudaratan pada hari itu. Keduanya, mengamalkan doa membentengi daripada sihir, iaitu doanya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amalkan doa ini 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang. Ketiga, beramal dengan membaca al-mu'awwizat, iaitu ayat-ayat pelindung, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Amalkan membacanya sebelum tidur di waktu malam, dengan niat untuk membentengi diri daripada gangguan sihir. Dan yang keempat, yang terakhir, membaca ayat kursi. Diamalkan sekali sebelum tidur dan sekali selepas solat subuh. Rumusannya, kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi perbuatan sihir kerana sihir boleh merosakkan akidah dan menyebabkan berlakunya permusuhan dalam masyarakat. Semoga
perbincangan kita berkenaan dengan tajuk bahaya sihir ini membawa manfaat kepada anak-anak semua dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita seharian. Sekian, terima kasih.